Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita motor double R yang semalam tu kan. Tapi sebelum kita buat motor double R yang semalam tu, aku nak bancuh, nak tunjuk macam mana cara kita nak bancuh cat. Bukan nak bancuh cat, primer. Sebab aku nak primer bancuh epoxy ni kan. Macam mana cara kita nak bancuh epoxy? Spray handle ni. Okey, handle ni barang-barang TZM sikit. Lepas tu aku nak masuk color silver. Handle ni masuk color silver. Bar double R ni pun color silver juga. Lepas tu part-part TZM tu pun color silver juga. Sebelum kita start buat double R tu, aku nak settlekan cat ni dulu. Sebelum kita nak bancuh cat ni, aku nak makan dulu kan. Nak makan roti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Memandangkan epoxy tu, dia punya ratio 4:1. Jadinya kita akan pakai 4:1 lah. 4:1 ni, korang-korang tengok kat sini 1:1:1, 2:2:2, 3:3:3. Dia makin lama makin menaik. Daripada 4 ni kan, dia naik makin tinggi kan. Kalau kau yang ni dia naik rendah sebab nisbah yang satu dia sikit. Okey, jadinya dalam kes aku hari ni, aku nak spray sikit je part-part dia. Tapi kalau korang dapat bekas yang orang cakap dia straight, besar, dia sama sampai bawah, itu memang accurate lah. Akan gosok balik. Jadinya kalau dia berpasir sikit ke, kita tetap kena gosok balik. Tapi kalau 2K tu memang aku pakai bekas ni juga. Tapi aku takkan pakai pembaris, ikut pembaris 100%. Aku akan pakai bekas-bekas macam ni ke. Aku tuang 2K dekat dalam ni, dua mangkuk ni. Lepas tu 1 mangkuk hardener. Aku akan pakai bekas-bekas yang macam ginjing lah. Satu-satu aku pakai. Tapi kita letak dalam ni untuk godak je. Sebelum tu kau goncang dulu epoxy ni. Sebab epoxy ni dia pekat je. Okey, sekarang kita akan bancuh dia. Senang cerita kalau korang tak ada pembaris tu kan, korang buat macam gini je. Okey, memandangkan dia punya ratio tu 4:1. Okey, korang ambil ni 1 sudu, ambil ni 1 sudu, celup dalam ni. Sudu. Kerja dia mengeringkan kita punya cat. Kalau dekat epoxy ni, kalau korang letak banyak sangat kan, nanti terlalu cepat sangat dia kering. Tapi kalau dekat 2K, kalau dekat 2K, 1 sudu itulah namanya 4:1. Okey, kalau kat 2K, kalau korang letak sikit sangat kan, dia terlalu lambat kering. Kalau korang letak banyak sangat, dia akan cepat kering. Okey, jadinya cerita pasal cepat kering dengan lambat kering ni, apa beza dia? Okey, kalau 2K, kalau korang buat dia lambat kering, lagi lambat dia kering, lagi lawa permukaan dia. Sebab apa tahu? Sebab dia kawal 2K kita tu supaya kulit-kulit limau tu akan hilang. Kalau kita letak hardener tu banyak, jadinya dia cepat kering. Dia tak sempat nak rata, dia dah kering, dia dah keras. Okay, jadinya thinner aku letak sikit Alright. Dia memang akan nampak macam pekat gila lah. Okey, sekarang kita adjust angin dia. Kalau macam primer ni kan, korang tak boleh kedekut cat tau. Pada akulah, kau tembak je bagi basah benda ni kan. Kalau kau tembak sikit-sikit, nanti dia jadi kasar tau. Jadi kita tembak je bagi basah.
Macam itu lah lebih kurang. Kita akan primer dulu Lepas kita primer, baru kita akan repair tempat-tempat yang perlu kita simen ke. Sebab kalau kita tak primer dulu, dia tak lekat tau simen tu. Okey geng, jadinya sekarang ni kan kita dia punya king belakang dulu. Kongkot Kongkot ni nama. Macam pelik sangat. Itu tempat kunci tu. Buang tempat kunci tu. Okey. Kita grinding. Okey, benda ni benda ni dia dekat sini ada welding tau. Lepas tu dekat sini pun dah ada welding. Jadinya kita buang welding dia. Kita potong. Lepas tu kita buka tapak-tapak dulu semua. Lepas tu kita tengok kongkot belakang yang bawah tu warna hitam tu kan. Kita try pasang. Kita tengok paras mana kita nak buang dia punya kotak. Okay, kita potong kan. Korang jangan potong sampai habis. Korang dah potong tu, korang ketuk sikit tengok dia dah crack belum. Tercampak dia. Ya Allah. Artinya dia dalam keadaan macam gini lah. Okay. Dia macam gini. Jadinya kalau andai kata owner tu dia nak pakai balik dia punya set Malaysia kan, dia pasang balik lah kan. Kita hanya buka je. Dia nak simpan ke, dia nak buang ke, itu terpulang pada dia geng. Lepas tu kita grind sikit bawah ni, buang tajam-tajam dia sikit. Okey. Lepas tu kita buka yang atas ni. Dia dekat atas ni kan, dia ada tapak tau. Dia ada tapak untuk cover set Malaysia lah kan. Di tapak macam gini dia ada dua tau tapak ni. Jadi tapak ni kita buka. Kita cabut dulu benda ni. Benda ni nanti kita fikir. Okey. Magnet ni kita letak kat sini. Kita tengok. Kita berapa banyak kita nak potong benda tu. Yang kotak ni. Kita tengok dia jejak dekat body mana. Okey. Lepas tu kita potong benda tu. Kita marking. Okey, lepas kita marking tu kan, kita garis lah Kita bergaris pakai pembaris. Alright. Jadinya kita garis macam ni Kau nampak garisan ni? Kiri kanan. Aku garis pakai pisau. Okey, lepas tu kita potong dulu. Tu yang dalam ni pun kita garis juga geng. Jadinya kita marking macam ni jadinya taklah kita nak potong tu tersasul-sasul. Apa? Siapa? Kenapa? Kenapa? Pasal kahwin dengan abang dengan kawan abang dia. Dia nak kahwin dengan Okay, jadi kita potong pakai grinder. Panas geng. Biasalah kalau kita potong dia tak putus habis. Jadi kita pakai pisau geng.
pakai pisau, kita putuskan dia. Okey, jadinya dia lebih kurang macam gini ya. Okey. Tapi kita tak payah ratakan dulu. Sekarang kita letak dekat body pun. Kita tengok dia duduk dekat situ Okey, sekarang kita tengok kedudukan tong tu. Dia ngam ke tak ngam. Okey, sekarang tong tu dah ngam. Okey, sekarang kita settle pasal yang belakang pula Okey, sekarang kita potong benda ni Benda ni kita potong. Potong tegak je geng, tegak je. Bismillah, mulai ni. Okey, lepas tu yang bawah tu korang potong pakai pisau je geng. Nampak tak? Korang potong macam itu je. Okey, lepas tu korang nampak tak ni? Kan? Okey, bila kita pasang benda ni kan, kita pasang benda ni, dia dekat box tu dah boleh masuk. Tapi kita tak boleh nak biarkan dia punya kena dekat body, sebab benda ni nak kena turun lagi geng. Okey. Jadinya sekarang dia duduk macam gini. Ini tu. Kalau korang tengok. Dia duduk macam tu. Jadinya kalau duduk macam tu dia tak boleh sebab dia memang kena ke depan lagi geng. Dia paling tidak pun benda ni nak kena cecah dekat sini Jadinya kita akan buat bentuk body dekat sini. Kan? Bagi dia boleh ke dalam. Okey. Okey. Sekarang aku pakai Dremel Pakai Dremel kita voting mat guard belakang geng. Dremel buat voting cover set pun boleh geng. Bagus Dremel ni. Buat besar tak apa geng. Okey. Kiri kanan. Okey, lepas tu kita voting. Sebelah sini pun kita buat juga. So kita buang ribet ni Ni kan 1, 2. Kita grind benda ni. Buang paku dia Kurang congkel je benda ni. Keluarkan dia. Dia dah tanggal. Lubang ni korang tarik ke bawah. Korang jangan putuskan tau. Sebab kalau korang putuskan, nanti dia dah senang cerita terdedah kepada bahaya lah. Lubang dua ni dia besarkan ke bawah. Okey. Artinya bila kita dah potong macam ni kan, lubang ni dah jadi macam ni, dah jadi panjang ni, kita boleh letak skru geng. Baru kita pakai benda ni, kita letak bawah dia macam tu. Okey. Senang cerita benda ni berfungsi untuk nut lah. Okey. Okey, jadinya benda pertama yang aku suruh korang buat bentuk ni kan, jadinya dia akan duduk dekat curve ni tau. Curve body. Okey. Itu yang pertama. Okey. Jadinya kenapa aku suruh korang buang dia punya ribet tu kan? Sebab kalau kita tak buang, nanti lubang dia tu korang tak boleh jumpa macam itu tau. Nampak lubang ni kan? Kalau dia betul-betul ikut lubang asal, kita tak jumpa lubang tu. Okey. Okey, sekarang kita try pasang skru kat sini. Lepas tu kita tengok yang belakang Okey, jadinya macam gini
Yang aku suruh korang buat curve kat sini tu kan. Nak buatkan dia boleh masuk dekat dalam body macam itu lah dia duduk macam itu. Sebelah sini pun sama. Okay. Lepas tu yang ribet aku suruh korang buang tu kan, supaya maggat tu boleh, lubangnya boleh ke depan. Okay. Jadinya dia boleh pakai benda tu lah. Okay. Ini aku belum pasang maggat belakang kan. Ini sebab aku nak tunjuk dengan korang macam mana kita nak buat yang belakang dulu. Okay. Okay, sekarang bab belakang dah settle. Kita pasang maggat dia Sekarang kita sembang pasal lampu belakang kan, dengan barang-barang yang kat sini lampu flat, signal. Okay, macam mana kita ikat. Okay, cerita pasal lampu belakang dulu Lampu belakang kita kena pakai getah. Kat situ getah ni aku ambil dekat lampu belakang lama, double R punya. Aku ambil kat situ, aku letak dekat sini. Okey. Lepas tu lampu pelik pula. Lampu pelik tu dia agak susah sikit Lampu pelik tu aku pakai getah juga. Aku buka satu lah. Aku buka satu skru, aku tunjuk dengan korang. Okey. Jadinya macam itu. Nampak? Benda ni aku potong pendekkan sikit. Benda ni, kaki dia ni aku potong pendekkan sikit. Ini getah ni, hitam. Lepas tu aku letak wasi yang ada kat rumah je lah. Macam ni kan. Lubang ni aku letak belah dalam. Sebab bila letak belah dalam, bila kita ikat yang tengah ni, dia boleh naik. Okay. Sebab aku tak nak pendekkan lagi dia punya lampu tu. Sebab owner ni bagi aku cover set je, dia tak ada bagi skru apa-apa. Jadinya aku kena cari semua skru. Lepas tu skru cover set dia mahal juga tau, one set. Sebab skru cover set dia kat Allen Key kan. Allen Key. Lepas tu dia ada macam klip, dia getah. Jadinya sebab tu lah dia mahal sikit lah Dan jadinya untuk maggat belakang ni kan, untuk maggat belakang ni korang kena pasang, memang pasang siap-siap kan, bagi settle semua. Baru kita boleh lekatkan dekat sini bila korang dah settle semua, baru korang boleh pasang kat sini. Sebab wire dia ni sempit dia. Jadi kita kena masukkan wire-wire dia dulu. Okay, kalau skru bawah ni lah bawah ni kan, dalam tu, untuk ikat maggat ni dengan dia punya tapak dalam ni, aku pakai skru biasa skru 10. Aku tak pakai klip, tak pakai apa. Sebab kalau pakai macam klip yang warna hitam tu kan, dia boleh tertanggal kan. Sebab benda tu tak kuat sangat. Dia bila kita pasangkan double R, benda ni kan selalu sangat goyang. Sebab tu motor aku tak ada maggat belakang ni, aku tak pakai. Habis time bawa gede. Walaupun kita dah ikat kuat, sebab benda ni macam terlalu sikit tau tapak dia. Jadinya kita pakai skru biasa je lah. Skru 10 kita ikat. Kalau lagi bagus kau pakai nut yang ada lock tu. Maknanya kau bila kau dah ikat, dia takkan longgar. Double R ni nak modify daripada set Malaysia pergi set Endon, yang susahnya belakang je kan. Yang depan tu taklah senang, tapi taklah sesusah yang belakang. Okay. Jadi owner ni motor dia tukar ke set Endon. Meter pun dia pakai meter Endon ni. Meter Endon, Swiss tangan baru. Jadinya tadi hujan lebat. Habis aku basah. Okey, jadinya aku nak kena pergi cari skru sekarang. Aku nak kena pergi cari skru sekarang sebab skru dah habis. Okey. Jadi kita pergi beli skru. Okey, jadinya macam gini keadaan bila kita dah siap pasang. Yang paling penting sekali wire ni kau mesti kena lalukan dia dekat dalam tu. Okey. Maksudnya wirenya taklah terkeluar geng. Okey. Dia tempat tu memang untuk laluan dia dia macam terkeluar sikit maggat ni. Lepas tu dekat maggat yang inner yang ni, dia ada macam satu tiang kat sini. Jadinya wirenya masuk dalam lubang tu. Okey. Aku pakai skru ni je lah dengan wasi. Lepas tu paling penting sekali kan. Okey.
Kalau macam kita nak pasang wire, kan kita pening kan. Wirenya sama je ni, dua-dua warna, mana satu kanan, mana satu kiri. Kita tengok je wire yang ini. Contoh ni segena belah kiri kan. Segena belah kiri ni, ni dah memang terang wire body kan, hitam kuning ni. Warna kelabu ni memang wire api lah. Wire kelabu ni kita masuk dekat warna hijau. Okay, warna hijau. Yang sebelah sana tu warna apa aku tak tahu, tapi aku lupa lah. Tapi yang sebelah kiri ni memang warna hijau. Okay, sebab bila kita nak pasang ini dekat atas, nanti nak tengok wire balik dah susah. Jadinya kalau wire tu kita letak pada tempat dia kan, dia kemas lah. Daripada tepi macam ni, kita tak nampak lah dia punya wire tu Mantap. Okey, jadinya macam ni lah keadaan. Macam inilah keadaan tongking belakang dia lepas kita settle modified. Okay. Kau nampak tu kemah aku roboh kan? Aduh, pening. Hujan lebat kan? Kukuh lah ni. Tapi aku tak suka pakai mak kat belakang ni kan? Sebab tu motor aku tak pakai. Okay, tadi kan kita modified dia punya lampu kan. Dia punya tapak lampu ni kita modified. Tapi bila korang nak pasang tongking ni, korang tak boleh pasang lampu dulu tau. Sebab dia sangkut kan. Jadi korang kena pasang tongking ni dulu, baru korang boleh pasang lampu dia. Okay. Jadinya yang aku buang cuma satu tu je lah, yang dekat situ dekat tapak kunci dengan modified benda ni Okay, sekarang kita try letak benda ni. Dia pakai kapasitor endo ni kan geng. Yang nak susah nak modify ni, belakang je kan. Banyak cekodok dia. Jadinya belakang tu take time sikit lah kalau kita nak modify. Pula tu tadi hujan, tu yang agak aku punya kerja tergendala sekejap. Okay, jadi macam itu. Okay, ini tak ada tapak apa-apa ni, aku just letak je. Okay, nanti kalau dah ada tapak kat sini pun aku tarik kabel tie. Aku tarik kabel tie bawa pergi sini, supaya dia benda ni kan, dia bila kita tarik kat sini, nanti dia akan masuk dalam rumah dia kan. Okay, tapak atas ni pun tak ada kan. Tapak atas pun tak pasang lagi. Okay, jadinya kita sambung lagi besok. Motor ni aku nak buka arm dia semua Arm dia repaint. Dia punya fork depan pun repaint juga. Lepas tu motor ni dia tukar meter endon kan. Ini meter ni aku kena bawa masuk dalam ni. Kan besok magic pula hilang. Switch tukar baru. Ni tanduk rusa endon punya. Lepas tu ni radiator alloy aku rasa ni. Kita try tengok sekejap. Okey, jadinya betul Ini radiator geng. Radiator ni tak sama macam dia. Radiator ni dia ada banyak jenis tau. Tapi yang ini aku tahu dia tebal ni. Sebab kalau yang tebal kan, dia punya material ni dia tak kilat tau. Dia macam bekas alloy stainless steel piau lah. Dia macam gini lah. Dia macam bercalor-calor gitu kan. Dia kalau yang nipis tu dia kilat tau. Kilat macam cermin. Okay.